Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar kepada semua anak-anak murid cikgu? Cikgu harap kita masih lagi dapat menjalani kehidupan ini dengan ceria, dengan gembira, dengan baik, dan anda semua dapat belajar dengan saya dengan enjoy, memorable and fun. Dan saya harap anda semua masih ingat lagi SOP-SOP yang perlu kita patuhi, yang perlu kita ikuti untuk mengelakkan kita daripada dijangkiti wabak COVID-19. Seperti mana yang cikgu janjikan, untuk minggu ini kita akan beralih kepada tema yang baru, tema yang menarik, yang lebih seronok untuk kita belajar, iaitu tema ke-8, ekonomi, keusahawanan dan pengurusan kewangan. Kita akan pergi kepada unit yang baru juga, iaitu unit 22, ekonomi dinamik, dan tajuk kita ialah pembelian tanpa tunai. Apa itu pembelian tanpa tunai? Kita akan belajar sama-sama pada hari ini. Sebelum kita pergi kepada apa yang perlu kita belajar pada hari ini, suka untuk cikgu ingatkan supaya anda semua dapat scan QR code ataupun dapat pergi kepada pautan yang telah cikgu sediakan di atas ini. Kerana dengan anda scan QR code ataupun pergi kepada pautan ini, anda akan anda akan mendaftar kehadiran untuk sesi PDPR kita pada hari ini dan akan membantu saya untuk mendaftar nama anda di dalam sistem pelaporan pembelajaran di rumah SPDPR. Okey, jadi anda akan dikira hadir bagi sesi pembelajaran pada hari ini. Sebelum itu, seperti biasa, kita nak tengok OPKK. Apa yang kita nak belajar dan apa yang kita nak capai pada hari ini. Objektif pembelajaran kita hari ini, kami belajar untuk menyenaraikan 3 maklumat tersurat dan 3 maklumat tersirat untuk memberikan respon. Apa itu maklumat tersurat? Maklumat tersurat ialah maklumat yang ada di dalam teks. Apa pula maklumat tersirat? Maklumat tersirat ialah maklumat yang perlu kita fikirkan, yang perlu kita generate sendiri idea dia, yang perlu kita usaha sikit macam mana berdasarkan maklumat tersurat itu, macam mana kita nak dapatkan maklumat yang tersirat. Apa kriteria kejayaan kita pada hari ini? Yang pertama, saya nak anda semua dapat memberikan maksud pembelian tanpa tunai. Apa yang dimaksudkan dengan pembelian tanpa tunai? Dan yang kedua, saya nak anda menyatakan kaedah pembelian tanpa tunai. Anda boleh rujuk slide yang saya berikan ini, ataupun anda boleh rujuk buku teks muka surat 169. Okey, sekiranya anda telah bersedia, mari kita baca sama-sama. Pembelian tanpa tunai. Farisha menonton berita tentang pembelian tanpa tunai dalam televisyen. Ayah, apakah maksud pembelian tanpa tunai? Pernahkah ayah menggunakan kaedah pembelian ini? Okay, ayah Farisha jawab, pembelian tanpa tunai ialah kaedah melakukan transaksi barangan dan perkhidmatan melalui sistem pembayaran elektronik atau dalam talian. Kita pernah menggunakan kaedah ini semasa berbelanja di Bazar Ramadan Kampung Baru. Okey, Ibu Farisha pula. Cuba Farisha imbau kembali. Kita sekeluarga telah ke Bazar Ramadan Kampung Baru pada bulan puasa yang lepas. Semasa di sana, kebanyakan peniaga menawarkan kemudahan e-dompet kepada para pengunjung. Kaedah ini menjadikan bazar itu sebagai bazar tanpa tunai pertama di negara ini. Bazar ini mempunyai keunikan tersendiri. Kedudukannya di bandar mampu menarik minat pengunjung membuat transaksi bayaran menggunakan e-dompet. Kita hanya perlu memuat turun aplikasi e-dompet dalam telefon pintar. Kemudian, kita menambah amount nilai yang kita perlukan. Setelah memilih barangan, kita hanya perlu melakukan imbasan kod QR untuk membuat pembelian. Keselamatan e-dompet ini berada pada tahap yang baik kerana setiap transaksi memerlukan pengesahan nombor PIN. Pengguna tidak perlu membawa wang tunai untuk berbelanja. Okey, kita dah lihat tadi apa yang ayah Farisha maksudkan dengan pembelian e-tunai, dan Ibu Farisha telah menerangkan bagaimana proses untuk kita melakukan pembelian tanpa tunai ini.
Jadi di atas ini cikgu telah sediakan, okey, terkeluarlah tangan saya. Okey, di atas ini cikgu telah sediakan aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan untuk pembelian tanpa tunai. Namun di Malaysia biasanya kita ada Boost, kita ada Touch and Go e-wallet, kita ada Maybank QR dan Favepay. Favepay ni saya tengok banyak dekat Cyberjaya, dekat Putrajaya pun ada tapi tak begitu meluas. Tapi secara keseluruhannya di Malaysia, Touch and Go e-wallet dan QR Pay ni menjadi pilihan kepada rakyat Malaysia. Manakala WeChat Pay dan Alipay ini kebanyakannya digunakan di negara China kerana aplikasi ini dibangunkan di negara China. Okey, baik. Apakah kemudahan faedah yang kita dapat melalui pembelian e-tunai ni? Yang pertama, dia memudahkan transaksi. Kalau kita bayar secara tunai atau secara cash, bila kita beli barang, katakanlah harga barang kita RM33.75. Jadi jenuhlah kita nak cari 75 sen tu. Sekarang orang dah tak bawa shilling. Jadi dengan kita gunakan e-wallet ni, kita boleh bayar dengan jumlah yang tepat dan memudahkan pembelian. Tetapi faedah yang paling besar sekali ialah apabila berlakunya wabak pandemik ini. Kita tidak boleh bersentuhan, kita tidak boleh duduk dekat, kita kena kekalkan jarak, kita kena pastikan kita sentiasa disanitize. Jadi transaksi-transaksi e-tunai ini, e-wallet ini ataupun tanpa tunai ini sangat membantu untuk mencegah berlakunya penularan wabak COVID-19. Jadi sangat-sangat digalakkan untuk setiap rakyat Malaysia mempunyai aplikasi-aplikasi pembelian tanpa tunai ini. Dan saya fikir dan saya rasakan ibu bapa anda semua juga mempunyai aplikasi-aplikasi ini. Mungkin anda boleh kongsikan atau anda boleh bertanya kepada ibu bapa anda, ayah pakai aplikasi yang mana? Ayah guna macam mana? Macam mana ayah gunakan ayah gunakan aplikasi ini? Jadi ini adalah satu maklumat tambahan kepada anda. Okey, baik. Setelah kita baca teks yang ada ini, cuba kita fikirkan dan cuba kita nyatakan pandangan kita. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan pembelian tanpa tunai? Okey, tadi ayah Farisha dah jawab. Yang kedua, bagaimana kaedah pembelian tanpa tunai? Okey, dan saya nak nyatakan, saya nak minta anda berikan pandangan anda, apakah faedah pembelian tanpa tunai ini dan aplikasi yang ayah anda telah gunakan atau ibu anda telah gunakan. Okey, baik, itu saja untuk kelas pada hari ini. Jawapan-jawapan ini semua anda simpan dahulu kerana pada hari esok, hari Jumaat, cikgu kita akan lakukan sedikit perbincangan dan mungkin perkongsian pandangan bersama rakan anda tentang pembelian tanpa tunai ini. Itu saja daripada saya. Kita jumpa besok dalam Google Meet. Terima kasih. Assalamualaikum.